Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis yang dihormati, barisan hakim yang bijaksana, penjaga masa yang setia, barisan guru yang dihasihi, serta rakan-rakan yang saya banggakan. Sebelum saya memulakan cerita, izinkan saya bertanya, bilakah kali terakhir kita melihat wajah ibu kita tersenyum? Dan jika hari ini adalah hari terakhir kita bersama ibu, adakah kita sudah cukup menghargainya? Hari ini saya ingin berkongsi sebuah cerita yang akan membuat kita terfikir dan menghargai insan yang paling penting dalam hidup kita. Kisah ibu tunggal dan sebuah kotak pensel. Di sebuah bandar kecil, tinggal seorang ibu tunggal dan anak lelakinya. Ayahnya sudah tiada. Sejak itu, ibu menjadi segalanya. Menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi tempat bergantung seorang anak. Ibu itu bekerja keras setiap hari untuk menyarat kehidupan mereka. Kadangkala di bawah panas terik, kadangkala dalam hujan, kadangkala pulang dengan badan yang letih. Pendapatannya pula kecil. Kadang-kadang cukup makan, kadang-kadang terpaksa terlapar. Ravi pula seorang anak yang baik dan rajin. Dia memahami kesusahan ibunya. Dia tidak pernah meminta yang bukan-bukan. Namun dia juga seorang kanak-kanak. Dia juga mempunyai keinginan yang kecil. Mungkin kelihatan biasa bagi orang lain, tetapi besar bagi dirinya. Walaupun hanya menggunakan kotak pensel yang hampir rosak, Ravi tetap belajar bersungguh-sungguh tanpa pernah merenggut. Suatu petang, Ravi memberanikan diri memberitahu ibunya. Dia berjanji bahawa jika dia berjaya mendapat nombor 1 dalam kelas, dia berharap ibunya dapat menghadiahkan sebuah kotak pensel baharu. Beberapa minggu kemudian, keputusan peperiksaan diumumkan. Ravi berlari pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri sambil menggenggam kertas keputusan di tangannya. Mak, Ravi dapat nombor 1 dalam kelas. Jeritnya penuh gembira. Malam itu, Ravi tidur dengan senyuman lebar, membayangkan kotak pensel idamannya. Namun, si ibu tidak dapat melelapkan mata. Keesokan harinya, si ibu pergi ke sebuah kedai alat tulis. Dia mengambilnya dan memegangnya lama, tetapi tangannya mula terkenal. Dia memandang sekeliling sunyi, tiada siapa yang perasan. Akhirnya dia memasukkan kotak pensel itu dalam bagnya dan mula berjalan keluar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba suara kuat memanggil. Penjaga kedai menghampiri, memeriksa bagnya dan kotak pensel itu ditemui. Dalam perjalanan ke balai polis, mereka tersempatkan dengan seorang pengguam. Setelah mengetahui perkara sebenar, si ibu dengan suara tersekat-sekat mengaku bahawa dia mencuri sebuah kotak pensel untuk anaknya. Ibu itu beg itu jujur sehingga menyentuh perasaan pengguam tersebut. Pengguam tersebut bukan sahaja membela si ibu di mahkamah, malah dia berusaha mencuri bukti untuk meringankan kesalahan itu. Dia pergi ke sekolah Ravi, bertemu dengan guru-guru. Semua ini dijadikan bukti bahawa si ibu mencuri bukan kerana tamak, tetapi kerana kasih sayang dan keinginan untuk memenuhi janji kepada anaknya. Kes itu akhirnya dibawa ke mahkamah. Di hadapan hakim, si ibu berdiri dengan penuh rasa bersalah. Di sudut mahkamah,
Ravi berdiri dengan mata merah. Air matanya mengalir tanpa henti. Saat itu, Ravi benar-benar memahami betapa besarnya penghormatan seorang ibu. Mahkamah akhirnya menjatuhkan hukuman yang ringan. Setelah semuanya selesai, Ravi berlari mendapatkan ibunya dengan memelukkan erat. Mereka pulang bersama, walaupun hati terluka. Namun kebersamaan itu sudah cukup bermakna. Sejak hari itu, Ravi belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Bertahun-tahun kemudian, Ravi berjaya menjadi seorang penguat. Dia berjanji dalam hatinya untuk sentiasa menekan keadaan dan membantu mereka yang memerlukan. Sebagaimana seorang pernah membantu keluarga suatu ketika dahulu. Kalau kita hayati cerita ini, kita dapat lihat betapa besarnya kasih sayang seorang ibu, walaupun tindaknya salah, namun ia lahir daripada keinginan untuk membahagiakan anaknya. Dalam masa yang sama, kita dapat melihat kesungguhan Ravi yang tidak pernah berputus asa walaupun hidup kesusahan. Dan yang paling menyentuh hati apabila ada insan yang sanggup membantu tanpa mengharap biasan seperti penguang tersebut. Sekian, terima kasih.